Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 4 Februari, saya Marsila Hassan. Tajuk utama pagi ini. Pesawat khas bawa pulang rakyat Malaysia dari Wuhan, China selamat mendarat. Juga Tan Sri Tony Fernandez dan Datuk Kamarudin merenun lepaskan jawatan eksekutif AirAsia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pesawat khas yang membawa pulang rakyat Malaysia dari Wuhan, China yang dilanda wabak novel coronavirus selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA awal pagi ini. Pesawat AirAsia yang dalam misi bantuan kemanusiaan dan bencana HADR yang digerakkan oleh kerajaan Malaysia itu tiba pada 5.57 pagi. Seramai 107 penumpang dibawa pulang melalui penerbangan khas itu yang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Wuhan, Tianhe. Penerbangan turut membawa 12 kru, 8 petugas misi dan 6 pegawai dari Kedutaan Malaysia dari Beijing. Pesawat khas itu berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 pada jam 3.50 petang semalam bersama 12 kru dan 8 petugas misi. Pesawat sama turut membawa 500,000 pasang sarung tangan getah sebagai sumbangan kepada kerajaan China untuk membantu menangani penularan coronavirus di negara itu. Dan ketika ini kami difahamkan penumpang dan kru baru tiba itu sedang dalam perjalanan untuk dibawa ke hospital. Untuk perkembangan lanjut, kita terus sahaja berlintas langsung bersama Hamdi Fahmi Muhammad Zaki langsung dari lokasi. Baik Fahmi, apa perkembangan yang anda boleh kongsikan kepada penonton ketika ini? Terima kasih Marsila di Sri Pentas. Sekali lagi berlintas langsung dari Air Disaster Unit ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ini bagi mengikuti perkembangan misi membawa pulang rakyat Malaysia dari Wuhan, China. Dan apa yang boleh saya kongsikan, pada jam sekitar 9 pagi tadi, 2 buah bas yang membawa kumpulan penumpang yang kembali ke Malaysia ini telah pun bergerak menuju ke pusat pemantauan. Namun kami, sekali lagi pihak media, belum dapat memastikan ke manakah lokasi yang mereka bawa penumpang-penumpang dari China ini. Dan ketika ini masih ada lagi 3 buah bas di Air Disaster Unit atau ADU ini di KLIA bagi menunggu baki penumpang-penumpang yang menjalani pemeriksaan kesihatan di sini. Dan ketika ini kawalan keselamatan diberikan oleh pihak polis bagi memastikan tempat ini dia dikawal rapi. Dan apa yang boleh saya kongsikan lagi adalah di mana kesemua 107 penumpang ini telah tiba sekitar jam 5.57 pagi tadi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Seterusnya mereka diberikan pemeriksaan kesihatan oleh kaki tangan ataupun petugas-petugas pihak berkuasa Kementerian Kesihatan untuk memastikan kesemua mereka bebas dari jangkitan novel coronavirus ini. Tidak dapat yang banyak yang saya kongsikan ataupun maklumat yang diperolehi daripada pihak berkuasa ketika ini, namun kami akan terus memberikan perkembangan terkini. Saya rasa itu sahaja dahulu perkembangan saya dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ini. Kita kembali ke Sri Pentas bersama rakan setugas. Terima kasih Fahmi. Baik, sementara itu Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail sekali lagi menegaskan tapisan kesihatan yang ketat dilakukan sebelum rakyat Malaysia yang berada di Wuhan dibenarkan memasuki pesawat untuk berlepas pulang ke tanah air. Alhamdulillah dah sampai, dah landed. Tetapi saya kira bahawa mereka nak ambil balik pulang our nationals tu, dia terpulang kepada mereka dapat sampai ke tidak. So there's transport there together, whether they can come to the plane. So that is part of the thing. Sebab kita ada kena buat saringan untuk mereka sehat dan layak untuk dibawa pulang. They have to be healthy enough to be travelling before we take them.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada majlis rumah terbuka sambutan sempena sambutan Tahun Baru Cina di Dewan Wisma Huangzhou Sri Kembangan malam tadi. Pesawat AirAsia yang dalam misi bantuan kemanusiaan dan bencana HADR selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tianhe, Wuhan kira-kira jam 9.10 malam semalam waktu Malaysia. Malaysia memuji tindakan pantas pihak berkuasa China dalam menangani penularan wabak novel coronavirus. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, Republik itu juga telus dalam berkongsi perkembangan dan maklumat berkenaan wabak itu yang mula merebak di Wuhan. Menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli, langkah kawalan yang dilakukan China kali ini adalah lebih baik berbanding penularan sindrom pernafasan akut teruk SARS. Yeah, I must say that China has done extremely well and transparent as opposed to the earlier SARS. Which one? The first one? SARS. Yeah? SARS, where they took time to inform the world, but this time round, I must say, I must commend that China has taken a rigorous step in locking down or a lockdown on Wuhan. And other Wuhan particularly, and these are very commendable measures that they have taken. Katanya mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN berhubung perkembangan kesihatan turut diadakan di Putrajaya. Mesyuarat disertai China, Jepun dan Korea Selatan. Antara perkara yang dibincangkan, perkongsian perkembangan terbaru mengenai wabak itu dan pembangunan vaksin. Datuk Seri Dr. Zulkifli juga yakin vaksin novel coronavirus boleh diwujudkan tidak lama lagi. Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan di Facebook berkata, Jepun akan membangunkan vaksin dan ubat untuk merawat novel coronavirus. Ia selepas penyelidiknya dari Japan National Institute of Infection Disease berjaya melakukan pengasingan virus itu yang diambil daripada rakyat Jepun yang mendapat jangkitan novel coronavirus. Sementara itu, Majlis Amanah Rakyat MARA telah menghubungi kedua-dua penuntut tajaannya di China bagi mengetahui status mereka berikutan penularan wabak novel coronavirus. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Rina Mohamed Harun berkata, kedua-dua penuntut tahun akhir jurusan bahasa di Beijing Foreign Studies University itu bagaimanapun tidak membuat permintaan untuk pulang atau mahu menangguhkan pengajian. Buat masa sekarang ini, yang mana yang kita bawa balik tu adalah daripada Hubei dan juga Wuhan, yang berkaitan yang lain itu kita memantau mereka dari masa ke semasa lah, tahap kesihatan dan sebagainya, dan kita ada juga mereka yang berurusan lah untuk memberikan mendapatkan maklumat tertentu daripada pelajar-pelajar kita. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan watika pelantikan Ahli Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Persekutuan MPKKP Pahang di Kuantan. Katanya kebanyakan pelajar tajaan MARA yang menuntut di luar negara berada di Jepun dan Korea Selatan berbanding di China. Pengerusi AirAsia Group Berhad, Datuk Kamarudin Meranun dan Ketua Eksekutif Kumpulan AirAsia, Tan Sri Tony Fernandez melepaskan jawatan eksekutif masing-masing dalam syarikat untuk tempoh 2 bulan berkuat kuasa serta-merta. Dalam satu pernyataan bersama, keputusan melepaskan jawatan itu kata mereka bertujuan memberi peluang untuk siasatan penuh dan bebas dilakukan AirAsia selepas syarikat itu berdepan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan rasuah. Dalam pengumuman kepada Bursa Malaysia, AirAsia berkata langkah itu adalah bagi tempoh 2 bulan atau jangka masa yang difikirkan sesuai oleh syarikat. Jawatan kuasa lembaga pengarah bebas bukan eksekutif yang dibentuk oleh lembaga pengarah AirAsia bagaimanapun memutuskan untuk mengekalkan kedua-dua individu itu sebagai penasihat syarikat sepanjang tempoh 2 bulan. Kenyataan itu turut memaklumkan Tarumalingam Kanagalingam dilantik sebagai pemangku Ketua Pegawai Eksekutif AirAsia atas cadangan jawatan kuasa terbabit. Sementara jawatan Datuk Kamarudin dan Tan Sri Tony akan ditukar sebagai ahli lembaga pengarah bukan eksekutif AirAsia. Kedua-duanya menyatakan akan terus membantu syarikat itu sebagai penasihat dan apabila diperlukan serta akan memberi kerjasama penuh terhadap siasatan. Saham pengendali penerbangan tambang rendah itu susut 10.49% untuk ditutup pada RM1.28 sesaham, paras terendah sejak Januari 2016. Manakala saham unit penerbangan jarak jauhnya AirAsia X Berhad merosot 12%.
Mahkamah Rayuan Putrajaya mengekalkan pembebasan pakar obstetrik dan ginekologi Dr. Ting Tek Chin atas pertuduhan menyebabkan kematian Datuk Syed Alman Zain Said Alwi ketika mendapatkan rawatan gigi pada tahun 2016. Panel 3 hakim terdiri Hakim Datuk Dr. Hamid Sultan Abu Bakar, Datuk Hanifah Farikulah dan Datuk Hadharia Said Ismail menolak rayuan pihak pendakwaan terhadap pembebasan Dr. Ting. Tindakan mendakwa pengamal perubatan profesional mengikut Seksyen 304(b) Kanun Keseksaan merupakan suatu penyalahgunaan dan Hakim Mahkamah Seksyen itu secara bijak menghentikan penyalahgunaan itu. Peguam Datuk K. Kumarendran yang mewakili Dr. Ting berkata demikian ketika ditemui selepas prosedur mahkamah. Beliau berkata Mahkamah Rayuan menolak rayuan pihak pendakwaan selepas mendengar hujahan Timbalan Pendakwa Raya Alan Suman Pillai. Katanya pihak pembelaan tidak perlu menjawab hujahan pihak pendakwaan. Datuk Syed Alman yang juga menantu bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan gigi di sebuah klinik pergigian di Bangsar pada 1 Jun 2016. Tiada gangguan bekalan air yang serius di negeri Kedah sehingga Mac depan. Ia berdasarkan jumlah simpanan air yang mencukupi di semua empangan di negeri itu. Bagaimanapun, Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN Charles Santiago berkata 3 loji di bahagian hilir Sungai Muda diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga berikutan paras air sungai yang menurun melebihi paras minimum. Perkara itu dimaklumkan Charles selepas menghadiri sesi taklimat persediaan syarikat air Darul Aman Sdn Bhd Sada berdepan musim panas dan kering di Alusda. Ketika ini semua pam beroperasi 100% bagi membolehkan loji rawatan air beroperasi pada tahap maksimum. Ia melibatkan loji Sungai Petani, loji Pinang Tunggal dan loji Kulim High Tech. Selain itu, pengeluaran air bersih di 3 loji lain, Tupah, Gurun dan Merbuk dikurangkan berikutan sumber air mentah yang terhad. Bagi pihak SADA, very clear, they have a plan, and the plan for Merbuk, Pulau Kedah and Gurun is one, increase the naik taraf infrastructure. Kedua, mengkurangkan air yang tidak berhasil, non-revenue water. Ketiga, ialah untuk kerja, bring the connectivity together in the different parts of the area so that water can be made available to the various groups without any problems. Katanya syarikat air Darul Aman Sdn Bhd Sada juga telah mengemukakan permohonan untuk mengurangkan pengoperasian loji Padang Saga dan Padang Saga 3. Sejumlah 30,000 akaun dijangka mengalami gangguan bekalan air sama ada terputus atau tekanan rendah. Langkah mitigasi dilakukan dengan menggerakkan 29 lori tangki bagi mengagihkan bekalan. Justru SPAN menyeru semua pihak mengambil langkah penjimatan air terutama ketika musim panas dan kering. Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mahu mengadakan pertemuan dengan pihak pengurusan Taman Tema Movie Animation Park Studios MAPS dalam masa terdekat. Ia bagi mengetahui tarikh bayaran pampasan ke atas 265 pekerja Taman Tema itu yang diberhentikan serta-merta minggu lalu. Jelasnya beliau akan memaklumkan semula kepada media mengenai perkara berkenaan selepas pertemuan itu. Sebelum ini, 265 pekerja MAPS berstatus tetap dan kontrak diberhentikan serta-merta berikutan penutupan Taman Tema berkenaan berkuat kuasa 28 Januari lalu. Sehari kemudian, pengarah animation Theme Park Sdn Bhd ATP Zadrul Insan Mustaza dan Yang Idrus Yang Razali mengeluarkan kenyataan pampasan yang akan diberikan mengikut garis panduan Akta Pekerja 1955 namun tidak menyatakan jumlah pampasan. Pihak penerima dan pengurus ATP daripada Tetuan Ernst & Young mengeluarkan notis penutupan Taman Tema yang dibuka pada Jun 2017 dengan kos pembinaan RM520 juta sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan nanti. Kaki tangan media Prima Berhad yang terbabit dalam perberhentian kerja baru-baru ini perlu diberi keutamaan dipilih semula jika syarikat terbabit mahu menambah pekerja pada masa akan datang. Pengerusi Kelab Kaki Tangan Media Prima, Khairul Muhammad berkata perkara itu sudah termaktub dalam Kod Perilaku Keharmonian Perindustrian yang menjadi perjanjian bersama antara Kementerian Sumber Manusia dengan Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF dan Kongres Kesatuan Sekerja MTUC.
Menurut Khairul Zaman, syarikat berkenaan tidak boleh membuat temu duga terbuka. Sebaliknya, memberi peluang kepada bekas kaki tangannya untuk bekerja semula. Mengikut Code of Conduct for Industry Harmony, mana-mana pekerja yang telah berpisah dengan syarikat disebabkan perpisahan sebegini, wajib ataupun mesti diberi perhatian utama untuk masuk kembali ke syarikat. Maknanya kita tidak boleh membuat satu temu duga terbuka. Siapa yang nak masuk, sila masuk, tak boleh. Kita kena pastikan mereka-mereka yang terkeluar secara, kita bukan kata paksaan, tapi terpaksa dilakukan, ini adalah diberi keutamaan yang paling tinggi. So itu bukan kita yang tetapkan, itu adalah daripada Code of Conduct for Industry Harmony kementerian lah. Beliau ditemui selepas menemui 7 kaki tangan MPB di Kelantan melalui majlis perpisahan yang dianjurkan Kelab Media Prima Kelantan Kota Baru. Katanya sumbangan dari Kelab Kaki Tangan Media Prima akan terus disalurkan bagi membela kebajikan bekas kaki tangannya. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke laporan antarabangsa, jumlah kematian susulan penularan wabak coronavirus meningkat kepada 425 mangsa. Peningkatan sebanyak 64 kematian direkodkan hari ini. Dalam kemas kini harian, angka direkodkan Suruhanjaya Kesihatan di Hubei itu disifatkan sebagai paling teruk ekoran penularan wabak dikenali 2019 nCoV itu. Angka berkenaan turut merekodkan jumlah jangkitan ekoran penularan wabak itu meningkat kepada 2,345 kes baru sekaligus meletakkan jumlah nasional pada 19,550 berdasarkan bilangan yang sebelum ini dikeluarkan oleh kerajaan pusat. Sehingga kini terdapat kes-kes yang dilaporkan di lebih daripada 20 buah negara. Satu kematian dicatatkan di luar China iaitu di Filipina. Kerajaan China sehubungan itu telah berkata ia segera memerlukan topeng pembedahan, saman perlindungan dan gogel keselamatan untuk mengawal wabak tersebut. Sementara itu, ratusan pekerja hospital di Hong Kong melakukan mogok menuntut sempadan dengan tanah besar China ditutup sepenuhnya untuk mengurangkan risiko penyebaran coronavirus. Hong Kong sebelum itu telah menggantung perkhidmatan merentas sempadan dan feri. Namun, pekerja kesihatan mendesak agar pintu sempadan ditutup. Menurut Ketua Majlis Perikatan Pekerja Hospital Hong Kong, jika tiada penutupan sempadan yang penuh, Hong Kong dibimbangi tidak mempunyai tenaga kerja, peralatan pelindung atau bilik pengasingan yang mencukupi untuk memerangi wabak itu. Kesatuan itu berkata tenaga pekerja yang bertugas di bahagian hadapan termasuk doktor dan jururawat akan turut mogok jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Bagaimanapun, pihak berkuasa mendakwa penutupan sempadan sepenuhnya akan menentang nasihat Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Sehingga kini terdapat 15 kes coronavirus disahkan di bandar itu. Mahkamah Perlembagaan Malawi semalam mengarahkan pilihan raya Presiden diadakan sekali lagi selepas kemenangan semula Presiden Peter Mutharika Mei tahun lalu ditolak. Ia susulan ketidakselarasan meluas termasuk penggunaan cecair pembetulan pada kertas undi. Mutharika akan kekal sebagai Presiden hingga pilihan raya baru diadakan itu mempunyai hak untuk merayu keputusan berkenaan dengan tindakan itu dijangka mencetus kekacauan di Afrika Selatan. Justru menurut Hakim Hili Potani, Mahkamah membatalkan keputusan pilihan raya Presiden dan mengarahkan supaya ia dilakukan semula. Keputusan disambut dengan kegembiraan penduduk di Bandar Belantai yang membakar bunga api sebagai simbolik meraikannya. Besar impaknya. Pantas menampilkan Prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengenakan hukuman pemotongan 3 mata ke atas pasukan PDRM susulan kegagalan menyelesaikan isu tunggakan gaji pemain. Manakala Melaka United, MU dan Kelantan terlepas daripada hukuman itu selepas berjaya melangsaikan tunggakan gaji atau mencapai persetujuan pelan penyelesaian tunggakan bersama pemain atau pegawai yang terlibat. Dia ada hantar updates, betul ada hantar updates, tetapi tidak memenuhi dokumentasi yang diperlukan disebabkan
bukan sahaja bayaran atau yang kita perlukan bukti bayaran, tetapi juga persetujuan bersama. Di sini mungkin PDRM tidak dapat menerima semua dokumentasi persetujuan bersama dengan player. Menurut Setiausaha Agung FAM Stuart Ramalingam, pasukan PDRM diberi tempoh tambahan 4 minggu lagi bagi menyelesaikan isu tunggakan gaji sehingga tarikh akhir kedua 28 Februari. Jika gagal, PDRM berdepan pemotongan 6 lagi mata. Dalam pada itu, Kelantan dan Melaka boleh menarik nafas lega selepas mencapai persetujuan pelan penyelesaian tunggakan bersama pemain atau pegawai yang terlibat. Melaka sebelum ini mempunyai tunggakan gaji berjumlah 2.7 juta ringgit, tetapi dalam tempoh 2 minggu telah membayar sebanyak 2.1 juta ringgit dan membuat persetujuan pelan penyelesaian bagi baki yang masih tertunggak. Sementara Kelantan dengan jumlah awal tunggakan gaji berjumlah 1.6 juta ringgit, mereka telah membayar sebanyak 1 juta ringgit. Tambah Stuart, FAM akan terus melakukan pemantauan bagi memastikan pasukan-pasukan ini mengikuti pelan penyelesaian bagi tunggakan gaji seperti yang telah dipersetujui bersama. Menjelang perlumbaan jelajah berbasikal berprestij Petronas Letwa di Langkawi LTDL 2020 yang akan membuka tirainya Khamis ini di Kota Kinabalu, Sabah, penganjur perlumbaan Human Voyage berjanji telah bersedia menghadapi sebarang kemungkinan untuk memastikan perlumbaan yang lancar, terutama peringkat Sabah dan Sarawak. Penganjur memberi jaminan telah memberi perhatian khusus terutama perincian perjalanan melalui darat dan udara, pasukan, pegawai serta seluruh kaki tangan ke Kota Kinabalu dan Kuching bagi mengelakkan sebarang masalah yang boleh menjejaskan logistik. Ia termasuk usaha memantau keselamatan kesihatan mereka yang terlibat berikutan penularan wabak coronavirus ketika ini. Kesemua 21 pasukan sudah mengesahkan penyertaan dalam LTDL 2020 ini yang akan bermula dengan perlumbaan kriterium antarabangsa Malaysia di Padang Merdeka, Kota Kinabalu Khamis ini bersempena sambutan ke-25 tahun Jubli Perak penganjuran LTDL. Perlumbaan sebenar peringkat pertama berlangsung pada hari Jumaat di Padang Merdeka, Kuching. Ini adalah penganjuran kali kedua selepas kali pertama pada 1997 kerana laluan perlumbaan selepas itu tertumpu di Semenanjung di mana Kuala Lumpur dan Pulau Langkawi sering menjadi lokasi mula dan penamat. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti media sosial dan platform digital Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Marsila Hassan. Salam hormat dan Assalamualaikum.